sejahtera, bertemu kembali bersama saya Maisarah binti Muhammad Noor dalam Buletin TV 30. Berikutan kes pencemaran udara yang berlaku di Pasir Gudang yang dipercayai berpunca daripada penanaman sisa toksik di bawah tanah. Menurut Profesor Kejuruteraan Kimia daripada Jabatan Kejuruteraan Kimia Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. I.R. Waramli Wandaud berkata, tindakan menanam toksik di bawah tanah juga boleh menyebabkan pencemaran udara berlaku. Menurut beliau lagi, saliran air di bawah tanah di daerah itu berkemungkinan sudah tepu dengan sisa toksik yang meruap sebelum meresap ke dalam tanah dan akhirnya membentuk gas toksik. Sehubungan dengan itu, Menteri Besar Johor dalam sidang media yang diadakan pada siang tadi menyatakan pihak kerajaan telah memperluaskan tindakan untuk mencari dalang dalam kes tersebut. Oleh itu, kerajaan menyeru supaya rakyat Malaysia sentiasa bertanggungjawab dan berhati-hati serta mengambil langkah keprihatinan terhadap alam sekitar. Pencemaran udara, kerajaan akan memburu dalang di sebalik insiden pencemaran udara di Pasir Gudang dan mengenakan tindakan undang-undang keras terhadap mereka. Ini amat duka cita, sepatutnya perkara ini tidak berlaku dan kita nampak bahawa ada industri yang tidak begitu prihatin terhadap keselamatan. Oleh itu, kita perlu kenal pasti siapa yang mencemarkan persekitaran di situ. Dalam pada itu, Jabatan Alam Sekitar Johor turut melipat gandakan aktiviti penguatkuasaan terhadap kilang dan premis di sekitar Pasir Gudang bagi memastikan dua peraturan penting dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dipatuhi sepenuhnya. Dua peraturan berkenaan ialah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling iaitu Udara Bersih 2014 dan Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005. Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Kimia Malaysia dan Pasukan Unit Bahan Berbahaya dikerah dalam mengenal pasti bahan pencemar dan membuat pemantauan kualiti udara di sekitar Pasir Gudang. Peraturan ini sejajar dengan isu semasa yang berlaku di Pasir Gudang yang membabitkan kes pencemaran udara dan pengurusan buangan atau pencemaran buangan bahan toksik. Dalam hal ini, semua negeri perlu mengambil perhatian dan kita hendaklah bersikap sedia untuk memastikan semua pihak bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar. Seterusnya, kita bersama dengan wartawan yang berada di lokasi untuk tinjauan yang lebih lanjut. Terima kasih rakan setugas di studio. Saya ke udara sekarang menerusi aplikasi Zoom Meeting secara langsung bersama Puan Wan Nur Amni binti Wan Rogadi, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Assalamualaikum Puan. Ya, Waalaikumsalam. Okey, seperti yang kita tahu, pihak Jabatan Alam Sekitar sendiri menghadapi pelbagai cabaran untuk mengatasi masalah pencemaran udara di Pasir Gudang. Antaranya ialah memerlukan proses pemulihan yang rapi, memakai PPE untuk kerja pembersihan sisa dan sebagainya. Jadi, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak Jabatan Alam Sekitar untuk membendung masalah ini daripada berlaku lagi?
Okey, pelbagai alternatif dapat dilaksanakan dalam menangani senario ini. Pihak Jabatan Alam Sekitar telah memperketatkan undang-undang yang sedia ada dan memastikan setiap premis atau industri dapat mematuhinya. Pihak Jabatan Alam Sekitar juga telah mengeluarkan denda atau saman kepada mana-mana premis atau industri yang melanggar undang-undang yang terkandung dalam EQA 1974. Selain itu, pemantauan kilang-kilang dari masa ke semasa juga perlu dilakukan. Pihak Jabatan Alam Sekitar telah menggantung lesen mana-mana pengusaha yang masih berdegil bagi memastikan pembebasan sisa toksik atau bahan berbahaya kepada alam sekitar tidak dilakukan secara sesuka hati tanpa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Pihak Jabatan Alam Sekitar juga akan mengadakan kempen-kempen yang berkaitan dengan alam sekitar supaya masyarakat sedar tentang kepentingan hidup dalam udara yang bersih. Okey Puan, boleh saya tahu apakah peralatan yang telah digunakan sebagai langkah untuk mengesan pencemaran udara di Pasir Gudang sekarang? Okey, bagi menangani punca pencemaran udara ini, pelbagai peralatan telah digunakan. Pihak kerajaan terutamanya Jabatan Alam Sekitar telah memperkasakan pemantauan ke atas kualiti udara di Pasir Gudang dengan mewujudkan stesen pengawasan gas pencemaran toksik automatik iaitu Real Time Gas Detector melalui pembangunan stesen pengawasan udara. Stesen ini mampu memaklumkan kepada pegawai-pegawai yang berada di Jabatan Alam Sekitar secara automatik sekiranya berlaku pencemaran udara bagi tindakan penguasaan yang selanjutnya. Selain itu, penggunaan alat pengukuran gas toksik bergerak seperti gas mat juga turut digunakan. Selain daripada itu juga, Jabatan Alam Sekitar telah memasang 25 stesen photo ionization detector PID di lokasi berbeza termasuklah kawasan yang berhampiran dengan sekolah dan kawasan-kawasan yang telah ditetapkan. Okey Puan, terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Saya harap langkah-langkah yang dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar akan membuahkan hasil. Terima kasih. Okey, sama-sama. Ke udara sekarang menerusi aplikasi Zoom Meeting secara langsung bersama saudara Muhammad Ishraf bin Zarizan, wakil penduduk di kawasan pencemaran di Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. Assalamualaikum Encik Ishraf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang kita tahu, pencemaran udara di sini sangat kritikal dan membimbangkan penduduk. Boleh Encik Ishraf terangkan bagaimana keadaan penduduk di sana sekarang? Baik, keadaan penduduk di sini buat masa ini iaitu di Taman Pasir Putih agak terkawal kerana selepas menyedari terdapat bau-bau yang tak disenangi dan tiba-tiba saja ada di antara kami merasa loya dan sakit kepala, mereka terus menelefon pihak berkuasa iaitu polis dan pegawai sekitar. Sebaik saja pihak berkuasa sampai, mereka memaklumkan kepada kami yang kami harus berpindah ke kawasan yang lebih selamat kerana terdapat sisa toksik yang bahaya telah dibuang secara haram di kawasan sungai berdekatan dengan rumah kami. Pada awalnya penduduk di sini agak kebingungan ya sebab isu ni terlalu pantas berlaku. Lalu kami semua diberitahu bahawa oleh pihak berkuasa yang keadaan ni sedang terkawal. Ada juga di antara kami yang bimbang terhadap anak-anak yang berada di sekolah kerana mereka lebih terdedah kepada pencemaran ini. Tetapi pihak berkuasa memaklumkan bahawa mereka telah pun pergi ke sekolah lebih awal. Jadi oleh itu kami rasa lebih tenanglah selepas mendapat tahu perkara tersebut. Selepas itu kami terus bergegas pindah ke kawasan yang lebih selamat. Ada di antara kami diberikan mask oleh pegawai alam sekitar. Dan juga kepada mereka yang telah mengalami simptom-simptom seperti sakit kepala, mual-mual, terus dibawa ke hospital untuk dirawat. Okey, kami lakukan bawa ke tempat yang lain kerana berada dalam zon merah iaitu zon tercemar. Jadi di manakah kawasan tersebut dan bagaimana reaksi penduduk yang dipindahkan? Ya betul. Pada asalnya kami diarahkan untuk berkumpul atau dipindahkan di Dewan Serbaguna Taman Pasir Putih. Tetapi selepas dikaji skop pencemaran yang dilakukan oleh pegawai alam sekitar,
kami dimaklumkan oleh mereka yang lokasi pertama pemindahan masih lagi berada dalam kawasan zon merah, iaitu kawasan zon pencemaran. So ini sangat berbahaya kepada kami ya. Kemudian kami ditempatkan di lokasi baru iaitu di Stadium Tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Kami dengan bantuan oleh pihak berkuasa seperti polis dan perkawalan sekitar dibawa ke sana dengan segera. Keadaan penduduk dan reaksi penduduk amatlah baik. Mereka memberi kerjasama yang sangat pantas dan memberi kerjasama yang sangat orang kata tu sangat bekerjasama lah dalam menangani isu ini. Okey, pada pandangan Encik Ishraf sebagai wakil penduduk di sana, adakah lokasi kedua iaitu Stadium Tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang itu strategik untuk penduduk berlindung buat masa sekarang? Dan apakah kemudahan yang telah disediakan oleh pihak kuasa di sana? Pada pandangan saya, lokasi di MPPG ni sangat strategik kerana lokasi di sini sekarang merupakan zon hijau ya. Buat masa ini penduduk terpaksa tinggal di sini dahulu sebelum dibenarkan pulang oleh pihak berkuasa. Dan antara kemudahan yang disediakan oleh kami adalah sangat memadai. Kemudahan seperti pusat saringan, makanan, mas percuma dan tempat berlindung adalah sudah memadai bagi kami. Pihak Jabatan Alam Sekitar juga telah membina hospital atau klinik sementara di sini ya. Mereka yang mempunyai simptom-simptom akan dirawat, terutamanya kanak-kanak, warga emas harus diberi keutamaan. Manakala mereka yang tidak mempunyai simptom atau terjejas akan dirawat juga, tetapi sebaik saja mereka yang mempunyai simptom habis dirawat dahulu. Okay, setelah apa yang terjadi, apakah harapan penduduk ataupun harapan Encik Ishraf sendiri terhadap isu ini? Okey, baik. Harapan saya sebagai wakil penduduk ialah sudah pastilah bahawa isu ini diselesaikan dengan segera dan mengambil tindakan tegas kepada mereka yang bertanggungjawab. Saya pasti kerajaan sedang berusaha menangani isu ini dengan serius dengan berharap tindakan tegas diambil terhadap mereka yang bersalah. Kami penduduk juga telah membuat laporan polis setelah apa yang berlaku kerana jelas isu ini tidak boleh diambil mudah dan dipandang remeh oleh semua pihak. Kerana jelas penduduk di sini sangat terjejas dan tidak tahu berapa lama yang harus kami duduk dan berlindung di sini. Saya juga berharap sekolah akan ditutup buat sementara waktu kerana bimbang dengan kesihatan anak-anak kami. Saya juga meminta penduduk atau mangsa yang terjejas agar kekal tenang dan sabar di atas isu yang menimpa kita, dan berharap perkara seperti ini tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang dan menjadi pengajaran oleh seluruh rakyat Malaysia. Kerana apa yang berlaku ini boleh membahayakan kesihatan masyarakat sekeliling dan tidak bertanggungjawab dia perbuatan ini. Okay, baik, terima kasih Encik Ishraf atas penjelasan yang diberikan. Kami warga media mendoakan agar semua dipermudahkan di sana.